Okey, hari ni kita akan belajar algebra. Tak suka algebra. Kenapa pula tak suka? Banyak sangat XX cikgu. Sebab X kan tak suka? Mm-mm. Okey, so kita lupakan dulu pasal XX tu. Kita move on dulu, okey? So sekarang ni mari kita baca soalan untuk situasi A, situasi B. Kita mula dengan situasi A lah dulu. Okey. Sekarang ni soalan beritahu setiap kotak pensel mengandungi bilangan pensel yang sama. Okey, Mira membeli 2 kotak pensel dan Mira membeli lagi 1 batang pensel secara berasingan. Jumlah semua pensel yang dibeli Mira adalah 7 batang. Berapakah bilangan pensel dalam setiap kotak? Okey. Apa yang kamu faham? Mira beli 2 kotak pensel dan bilangan pensel dalam setiap kotak tu adalah sama. Sama. Dan Mira beli lagi 1 batang pensel. Jadi Mira ada 7 batang pensel semuanya. 7 batang keseluruhannya. Keseluruhannya. Okey, Jadi bilangan pensel dalam setiap kotak tu 3 lah kan cikgu? 3. Sure 3. Ya. Okey, 3. Jadi kita tengok dulu B, kita tinggalkan situasi A lah dulu. Kita tengok dulu B. Okey. So untuk situasi B ni, kita baca soalan dulu. Okey. So bilangan kuih dalam setiap bungkus kuih adalah sama. Siti membeli 2 bungkus kuih. Siti mendapat 3 biji kuih lagi secara percuma. Siti mendapati jumlah kuihnya adalah 13 biji. Berapakah bilangan kuih dalam setiap bungkus? Cikgu, kalau dia dapat 3 kuih percuma, lepas tu akhirnya kesemua kuih secara keseluruhan dia adalah 13 biji kuih lah kan? Ya. Bermakna dia ada 10 kuih pada asalnya lah. Okey, 10 kuih pada asalnya. Okey. Jadi untuk memudahkan pengiraan, mari kita lukis satu persatu berdasarkan apa yang kita faham pada situasi B ni lah. Okey. So macam mana kita mau lukis? Soalan dia mula dengan bilangan yang kita tidak ketahui kan. So kita akan buatlah petak. Okey, kita buat dalam satu petak. Ini mewakili bilangan ataupun nilai yang kita tak tahulah. Okey. Dan dia beli 2 bungkus kuih. Dia beli 2 bungkus kuih dan yang ini kamu kena tahu yang ini ni apa? Nilai yang tidak ditahu dalam setiap bungkus tu. Kita tak tahu berapa dalam setiap bungkus tu. Dan yang kita tahu Siti tu dia beli 2 bungkus tapi tak tahu berapa dalam dia. So kita akan buat satu arah ni dia akan darab 2. Sebab bilangan, kenapa kita darab 2 tahu? Sebab Siti beli 2 bungkus kuih dan dalam petak ni adalah bilangan setiap satu bungkus kuih. Okey, jadi kita darabkan dia dengan 2 sebab kita mau tahu nilai dia di dalam lah. Okey. Jadi darab 2 dapat lagi 3 biji kuih. Okey, yang ni dia akan ada suatu nilai lah. Okey. Dan Siti dia dapat lagi kuih 3 biji secara percuma, di mana kita tambahlah dengan 3 kan. Kita tambah dengan 3 dan keseluruhannya adalah 13 kesemuanya. Daripada 2 bungkus di dalam tu, lepas tu kita tambah lagi dengan 3, dia menjadi 13. Okey. So macam tadi tu kamu nampak 10 dulu kan? 10 di mana kamu nampak yang ni 13 dengan 3 ni. Okey. Okey. So yang 13 dengan 3 ni dia ada kaitan. Macam mana kita dapat 13 daripada 3? 3 ni ditambah dengan 10 lah. Okey. 10 tambah 3 jadi 13. Ya. Okey.
Jadi yang di sini pula bila kita dapat 10, kita nampak 2 dengan 10. So macam mana daripada 2 ni kita dapat 10? Bahagikan dengan 2. Bahagikan. Okey, jadi macam mana kita dapat 10 daripada 2 ni? 5 darab dengan 2. Okey, 5. Kamu dapat tadi 5. So 5 darab 2 kita dapat 10 lah. Ya. Okey, 10. Jadi kita akan pergi kepada situasi A. Okey, untuk situasi A ni kita buat benda samalah. Okey, kamu cuba buat. Okey. Dia mulakan dengan bilangan yang Tak diketahui. okey. Dan? So kita lukislah petak kan. Then Mira beli lagi 2 kotak pensel. Mira beli 2 kotak pensel. Okey, so kita darab dengan 2. Bilangan tu darab dengan 2. Then Mira beli lagi 1 batang pensel secara berasingan. So tambah 1. Dan jumlah dia adalah 7 batang kesemuanya. Jadi soalan mahukan bilangan dalam setiap kotak tu lah. Okey, bilangan dalam setiap kotak. Okey, jadi dekat sini kamu nampak apa dulu? Saya nampak kat sini 6. 6. Di mana untuk dapatkan 7 daripada 1 ni, 6 tu ditambah dengan 1 dapatlah 7. Ya. Okey. Jadi di sini pula kita nampak ada 6. 6 dan 2. Apabila 2 ni macam mana kita dapatkan 6 daripada 2? Kita 3 darab dengan 2. 3 darab 2. Okey. 3 darab. Okey, jadi kita beralih kepada cari nombor asal. Okey. Kamu cuba buat macam kita buat yang inilah. Okey, kita mula dengan satu nombor yang tidak diketahui, kemudian didarab dengan 34, kemudian ditambah dengan 473 menjadi 2071. Okey, kamu cuba buat. Satu nombor diwakili oleh petak itu, kemudian didarab dengan 34. Okey, jadi menjadi sesuatu nombor yang kita tidak tahu jugalah. Okey. Dan ditambah dengan 473 jadilah 2071. Okey. Macam mana mau selesaikan ni, teacher? Perhatikan di sini apa yang sebenarnya berlaku. Tadi saya selesaikan dari sini dulu, lepas tu baru ke sini. Okey, dari sini baru ke sini. Okey. Kamu perhatikan dulu 7, 1, 6 ni. Okey. So untuk kita dapatkan 6 tu, kita dapatkan 7 daripada 6 ni, kita mesti tambahkan dia. So cikgu mau tanya, kalau kita mau dapatkan 6 semula daripada 7, kita mau buat apa? Tolak 1. Tolak 1. 7 tolak 1. Okey, cuba kamu lukis satu anak panah menuju ke 6, kita tolak 1. Bermaksud 7 tu kita tolak dengan 1, dapatlah kita 6. Okey. Tinggalkan itu dulu. Nampak dah kan? 7 tolak 1, kita dapat 6. Okey, kita cuba yang ini pula untuk situasi B. Okey, macam mana kita tadi tu 10 tambah 3 kita dapatlah 13 kan? So macam mana pula kalau kita mahu 10 ni semula daripada 13, apa yang kita perlu buat? Tolak 3. Okey, so kamu buat lagi satu anak panah menuju ke 10. Bermaksud 13 tu kita tolak dengan 3. Okey. Jadi apa yang kamu perhatikan di sini? Kalau kita mau dapatkan yang ni balik, kita kena tolak balik dengan angka yang sama. Yang kita tambah tadi tu? Okey. Lepas tu kita tolak balik. Kita tolak balik untuk dapatkan yang ni. Okay, yang ni kamu cuba buat benda sama.
Okey, kita gunakan nilai yang di sini. Kita tolak dengan jumlah ni lah. Okey. Gunakan kalkulator sebab dia nilai besar juga. Okey, so kita dapat 1598. Okey. Okey. Okey, so sekarang ni kita mau tengok yang ni pula. Ini. Macam mana pula kita mau dapatkan nilai asal di sini? Kita mau dapatkan nilai asal di sini kan? Jadi kita tengoklah situasi A ni dulu. Balik lagi ke situasi A. So, apa yang kita perlu buat untuk kita dapatkan 3 daripada 6 ni? Bahagi dengan 2. Bahagi 2. Okey, kamu cuba lukis. Bahagi 2. Okey. Yang ini pula, macam mana kita mau dapatkan 5 daripada 10? Bahagi 2 juga cikgu. Bahagi 2 juga. Okey, cuba kamu lukis. Lukis bahagi 2. Bahagi 2. Okey. Okey. So kamu cuba buat di sini angka yang sama. Kita gunakan angka yang sama, nombor yang sama. Okey, and then kita dapatkan yang nilai asal di sini ni. Kita perlu buat apa? Tukar operasi. Tukar operasi kepada darab kepada Bahagi. bahagi. Sekejap, yang ni kita nampak dia darab. Kita mau dapatkan nilai asal, kita bahagikan. Okey, jadi kamu cuba try buat. Okey. Jadi daripada di sini apa yang kamu perhatikan? Untuk dapatkan yang ni kita perlu buat dari belakang. Dari sini dulu baru ke sini. Okey. Arah yang berlawanan. Okey. Adakah kamu yakin ini adalah jawapannya? Saya tak pasti cikgu. Macam mana mau semak? Okey, so bila kita tidak pasti kita semak lah kan. Okey, kamu cuba tekan kalkulator ni. Okey, kamu cuba dapatkan nilai ini menggunakan nilai yang kamu dah dapat tadi tu lah. Okey, 47 darab 34, adakah kita dapat 1598? Kita dapatkan itu. Ya. Okey, yang ini pula, adakah kita dapat 2071 daripada dua nilai ni? Ya, cikgu. Jadi apa yang kamu simpulkan daripada apa yang kita buat ni? Untuk dapatkan yang ni semula, kita songsangkan operasinya. Songsangkan operasinya, okey. Lepas tu kita selesaikan ikut urutan terbalik. Terbalik untuk dapatkan yang asalnya. nilai asalnya. Okey. Okey, so untuk soalan 2 ni mula-mula sekali kita akan lukis satu petak. Kita sebab soalan memulakan dengan suatu nombor yang tidak diketahui. Suatu nombor tu kita wakilkan dengan petak. Okey, suatu nombor tu kemudiannya ditolak. Suatu nombor ditolak dengan 73 menjadi suatu nombor lah di sini. Then dia akan dibahagi lagi dengan 89. Jadilah dia 163. Okey, so yang ini kamu cubalah selepas video ni. Okey, cuba dulu adakah kamu dapat jawapan yang sama. Dengan cara kita tengok, kita menggunakan cara asal lah, di mana kita tolak dulu kemudian kita bahagi. Dapatkah jawapan yang sama? Okey. Okey adik, jadi apa yang kamu boleh simpulkan daripada semua ni lah? Boleh bagi tahu cikgu ke macam mana kita mau kenal pasti soalan jenis ini?
Dalam dua situasi ni, soalan situasi ni dia beri nilai yang tak diketahui. Okey, nilai yang tidak diketahui dia bagi. Okey, itu yang pertama. Kemudian Lepas tu melibatkan beberapa operasi. Macam dalam situasi ni dia melibatkan 2 operasi. Melibatkan 2 operasi. Dan juga diberi jumlah keseluruhan. Diberi jumlah keseluruhan. Okey, so Ya. itu ada 3 ciri-ciri soalan inilah, jenis ini. Okey, so beri kesimpulan daripada inilah. Bila kita ada nombor yang tak diketahui, kita akan kira dengan urutan yang terbalik. Okey, Dengan terbalik. dengan operasinya disongsangkan, Operasi disongsangkan. Okey, tapi angkanya masih sama. angka masih sama. Okey. Dan untuk kita tahu jawapan kita tu betul ke tidak, kita semak dengan Menggunakan menggunakan urutan yang asal. pengiraan asal lah. Ya, pengiraan.